Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Ikram bin Rizam. Nombor metrik 276933 akan memulakan pembincangan terhadap program kami tentang penderaan kanak-kanak. Iaitu penderaan kanak-kanak ini bukanlah satu isu yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Malaysia maupun masyarakat di dunia. Penderaan kanak-kanak ini merupakan satu masalah perubatan dan sosial yang berlaku di seluruh dunia. Penderaan kanak-kanak ini bermaksud dera ataupun perbuatan yang zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak, biasanya yang ditakdirkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis penderaan yang telah dikelaskan. Yang pertamanya adalah penderaan fizikal, yang keduanya adalah penderaan mental, dan yang ketiga adalah penderaan seksual. Okey, kami telah mengambil satu kajian iaitu kes tentang adik Amir ni pada 29 Januari 2021, jam 3.30 petang, berlakunya satu kes pembunuhan yang di mana melibatkan ibu dan ayah tiri kepada kanak-kanak lelaki iaitu Zubaidi Amir Kushairi bin Abdul Malik, iaitu mangsa penderaan di rumah pasangan itu sendiri di Taman Korobong Jaya Paya Rumput. Setelah siasatan dilakukan, tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh, sejurusnya kertas pertuduhan telah dibacakan. Bagi pertuduhan yang kedua, mereka didakwa mendera mangsa sama dengan cara mungkin menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal yang teruk. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kesalahan Kanak-kanak 2021 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun ataupun denda maksimum RM20,000 ataupun kedua-dua jika kesapit kesalahan. Daripada menurut Esra Awani, sebelum ini melaporkan kanak-kanak lelaki itu didakwa dilemaskan di dalam tong air setinggi 60.9 cm oleh suspek lelaki yang berusia 38 tahun yang juga merupakan bapa tirinya dalam kejadian di Taman Korobong Paya Jaya tersebut. Pemeriksaan fizikal serta hasil bedah siasat bagaimanapun mendapati terdapat pelbagai kecederaan termasuk luka baru yang dikesan di bahagian kepala belakang kanak-kanak tersebut. Hal ini telah menarik perhatian dari ramai pihak untuk mengenali lebih lanjut tentang masalah kejadian yang malang yang menimpa oleh adik Amir ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang berikutnya. Terima kasih. Statistik penderaan kanak-kanak menumpukan trend di antara tahun 2020 dan 2021. Hal ini kerana pada kedua-dua tahun ini negara dilanda pandemik COVID-19 dan telah menyebabkan berlakunya kes penderaan kanak-kanak disebabkan kegawatan ekonomi, institusi keluarga yang makin renggang dan lain-lain. Penderaan kanak-kanak dikategorikan kepada penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual, pengabaian, pengawasan dan pengabaian hak asasi. Menurut Datuk Seri Rina Muhammad Harun, beliau menyatakan isu yang terjadi disebabkan oleh wabak pandemik COVID-19 yang disebabkan tekanan yang diterima di tempat kerja. Seterusnya, statistik penderaan kanak-kanak dari tahun 2017 hingga 2019 dilihat semakin meningkat, dan apabila di tahun 2020 dan 2021 isu ini semakin berkurang. Akan tetapi isu ini amat membimbangkan semua pihak. Pada tahun 2020, kes yang dicatat adalah sebanyak 3,875. Ini menunjukkan tren penurunan berbanding tahun 2019 iaitu sebanyak 6,061 kes. Walaupun ia menunjukkan penurunan, ia masih dalam lingkungan 1,000 dan hal ini tidak sepatutnya berlaku pada kanak-kanak kerana mereka insan yang perlu dilindungi, bukan tempat melepaskan tekanan. Penderaan jenis fizikal pada tahun 2020 mencatatkan sebanyak 1,120, manakala penderaan seksual sebanyak 1,373 dan penderaan jenis emosi sebanyak 131, manakala pengabaian pula sebanyak 1,251. Seterusnya, statistik penderaan kanak-kanak pada tahun 2021. Pada tahun 2021, kes yang dicatat adalah sebanyak 2,461 kes dalam tempoh 5 bulan dari bulan Januari hingga Mei.
trend kes penderaan kanak-kanak pada tahun 2021 dilihat semakin menurun. Punca penderaan kanak-kanak ini berlaku adalah disebabkan masalah kewangan yang berlaku sejak negara dilanda COVID-19 kerana pekerjaan agak terhad dan ada ibu bapa yang terpaksa dibuang kerja. Disebabkan itu mereka mengalami tekanan seterusnya melepaskan marah kepada anak-anak melalui percakapan yang bersifat makian, pukul dan lain-lain yang mendera fizikal, emosi dan tahap pemikiran kanak-kanak. Punca kes pengabaian pula adalah disebabkan ibu bapa lebih merisaukan tentang COVID-19 berbanding anak mereka sendiri. Pengurusan rumah tangga turut berkurang menyebabkan anak-anak turut terkesan dengan sikap yang ditunjukkan oleh ibu bapa sehingga menganggap mengabaikan mereka dengan tidak lagi mengambil berat tentang keadaan yang dialami dalam institusi keluarga tersebut. Antara punca lain berlakunya penderaan kanak-kanak ini adalah dari segi pegangan agama pada diri ibu bapa itu sendiri. Agama merupakan tiang untuk mengutuhkan perpaduan dan keharmonian sesebuah keluarga. Pegangan agama yang baik dapat membentuk ahli keluarga yang harmoni dari segi sikap dan personaliti seorang insan yang baik. Kemasukan budaya barat pada zaman ini yang menyebabkan ibu bapa sekarang tidak mementingkan agama, sebaliknya terdorong dengan peredaran massa sehingga mengetepikan apa yang diajarkan agama dalam menjaga hubungan di antara ahli keluarga. Kaitan pegangan agama yang kurang dengan isu penderaan kanak-kanak ini adalah dari segi pasangan muda yang tidak mampu berfikiran rasional dalam menjaga anak mereka di usia yang muda, sehingga menyebabkan mereka mudah untuk melepaskan marah, menganggap kesalahan kecil yang dilakukan oleh anak mereka itu adalah kesalahan yang besar sehingga mendera mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amirah Fatihah, bernama Metri 2788895. Isu pengabaian kanak-kanak ini merupakan isu yang sangat serius dan perlu dititikberatkan oleh semua pihak dalam melindungi hak kanak-kanak dari pelbagai sudut, sama ada dari sudut emosi, psikologi atau fizikal. Kanak-kanak yang menderita akibat penganiayaan cenderung untuk menjadi kurang berkeyakinan dan tidak percaya kepada individu dewasa. Antara kesan emosi yang dialami oleh kanak-kanak yang didera adalah kanak-kanak akan merasa fobia dan takut untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Seperti masalah penderaan kanak-kanak yang dialami oleh adik Amir, apabila jiran yang pernah melihat kanak-kanak tersebut cuba untuk menegurnya, namun beliau cuba untuk melarikan diri. Mungkin adik Amir telah diugut oleh ibu dan bapa tirinya sehingga membuatkan dia takut untuk berkomunikasi serta berhubung dengan orang lain. Kesan dari segi emosi juga akan menyebabkan kanak-kanak menjadi kegelisahan untuk berinteraksi dengan orang ramai kerana berasa terancam dengan ugutan yang dilakukan. Akhir sekali, kesan penderaan dari segi emosi juga boleh menjadikan kanak-kanak kemurungan dan gemar menyendiri. Sebagai contoh, jiran yang ternampak adik Amir telah menyatakan bahawa adik Amir tidak seperti kanak-kanak lain yang keluar bermain lebih sosial dengan orang lain. Hal ini kerana ibu dan bapa tirinya telah menghalang dia untuk keluar dari rumah. Kesan dari segi tingkah laku pula, terdapat kajian mengenai embriologi dan pediatri menyatakan bahawa perkembangan otak pada tahap luar biasa semasa peringkat pembesaran awal bayi dan kanak-kanak. Oleh itu, pendedahan berulang kepada peristiwa yang memberikan tekanan boleh mendatangkan kesan kepada tindak balas tekanan otak, menjadikannya tidak aktif dan kurang penyesuaian diri. Penyelidikan juga mendapati terdapat hubung kait antara penderaan pada zaman kanak-kanak dengan masalah kesihatan pada masa hadapan. Antara masalah tersebut adalah perkembangan otak yang tidak sesuai, iaitu kanak-kanak menjadi agresif dan tidak seperti kanak-kanak lain. Dari segi kognitif kecacatan bahasa, kanak-kanak akan menjadi tidak mampu bercakap maupun menjadi seperti kanak-kanak yang suka bertanya dan mempunyai perasaan ingin tahu itu tinggi. Kesan dari penderaan juga mampu memberi masalah terhadap kesukaran dalam penglihatan serta kesukaran untuk berkata-kata dan mendengar apa yang ingin disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amirah Izzati binti Muhammad Fahmi, bernama Metrik 277545. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan peranan pekerja sosial dalam membantu atau menangani masalah penderaan terhadap kanak-kanak. Baiklah, mangsa yang didera dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan Hospital yang berdekatan. Pegawai perubatan di One Stop Crisis Center
OFCC akan memeriksa serta merawat mangsa dan kemudian mangsa akan dirujuk kepada pegawai kerja sosial perubatan. Baiklah, antara kaedah rawatan yang dilakukan oleh pegawai kerja sosial perubatan, yang pertama ialah menjalankan intervensi krisis untuk mengurangkan trauma atau tekanan emosi. Dan yang kedua ialah memulihkan mangsa dan keluarga ke tahap kefungsian prakrisis yang optimal. Sebagai contoh, memberikan khidmat nasihat ataupun perkhidmatan kaunseling. Dan yang ketiga ialah membimbing mangsa mengenal pasti masalah dan membantu mereka agar berdaya tindak ataupun coping skills pada masa hadapan. Yang keempat ialah memaklumkan berkaitan akta-akta dan menjelaskan hak-hak mangsa serta tindakan yang boleh diambil oleh keluarga mangsa. Bagi tindakan ini, keluarga mangsa boleh mendapatkan rawatan, seterusnya mengumpulkan bukti untuk tindakan undang-undang dan membuat laporan polis. Yang kelima ialah menyelamat dan memberi perlindungan kepada mangsa bagi mencegah keganasan daripada terus berlaku. Pegawai kerja sosial perubatan juga dapat membantu mangsa mendapatkan tempat selamat ataupun tempat tinggal ataupun rumah perlindungan sekiranya perlu. Dan yang terakhir ialah merujuk mangsa kepada agensi-agensi yang dapat membantu. Selain itu juga, peranan pekerja sosial yang lain adalah sebagai pembela. Pembela berperanan untuk melakukan perubahan sosial terhadap klien atau sesebuah komuniti. Dan yang kedua ialah memperjuangkan hak-hak komuniti supaya komuniti yang dipinggirkan dapat memperoleh pembelaan daripada pihak berwajib. Dan yang terakhir ialah menjadi orang tengah atau jurucakap antara klien dan sistem lain dalam membela hak-hak klien. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najiha binti Badrul Hisham bernombor matrik 279820. Saya akan meneruskan mengenai penutup. Seperti yang kita tahu, penderaan kanak-kanak ini merupakan perkara yang perlu kita jauhkan daripada kehidupan seharian kita, kerana perkara ini boleh menyebabkan berlakunya kesan-kesan negatif terhadap seseorang individu. Penderaan ini disebabkan seseorang penjaga melakukan sesuatu penderaan terhadap anak-anak kecil kerana mereka ingin melepaskan geram ataupun mereka mempunyai tekanan terhadap pekerjaan mereka. Seperti yang kita tahu, penderaan ini merupakan salah dan dilarang mengikut undang-undang agama maupun adab. Kerana kanak-kanak ini merupakan seorang insan yang baru ingin mengenal erti kehidupan dan mereka ini mempunyai kekuatan dan pemikiran yang sangat terbatas untuk memikir atau melakukan sesuatu perkara itu. Oleh itu, anak-anak kecil ini merupakan model insan untuk masa hadapan kita dan sebagai ibu bapa ataupun penjaga yang perlu mencorakkan mereka dan menjadi seorang yang berguna pada masa hadapan. Penderaan ini juga menyebabkan kemerosotan terhadap kesihatan seseorang kanak-kanak itu, kerana boleh menyebabkan berlakunya seseorang kanak-kanak itu kurangnya selera makan, kekurangannya kalsium dalam diri mereka, akan menyebabkan mereka menjadi seorang yang gelisah dan takut, dan mereka menjadi kurangnya interaksi bersama orang sekeliling mereka. Oleh itu, penderaan ini juga boleh menyebabkan perubahan terhadap personaliti seorang kanak-kanak itu, kerana mungkin mereka mempunyai gangguan mental kerana kekurangan kasih sayang daripada kedua ibu bapa mereka ataupun penjaga, dan
mereka ini tidak dapat melakukan sebarang aktiviti yang kanak-kanak lain lakukan kerana pergerakan mereka adalah sangat terbatas dan boleh menyebabkan sel-sel otak mereka kurang berhubung dan tidak dapat mengenal pasti apa yang berlaku di luar sana. Oleh itu, pekerja sosial adalah berperanan untuk memberi pembelaan, memberi pendidikan serta memberi penyelesaian masalah yang berlaku terhadap seseorang individu agar seseorang individu ataupun kanak-kanak itu dapat menjalani kehidupan mereka sempurna dan seperti kanak-kanak yang lain. Oleh itu, penderaan kanak-kanak ini perlulah dihapuskan dan kita perlulah elakkan daripada diri kita terjerumus untuk melakukan penderaan ini kerana perkara ini merupakan sesuatu perkara yang tidak berfaedah dan menyebabkan berlakunya kekurangan modal insan di negara kita. Oleh itu, kami semua merayu agar perkara ini tidaklah diulangi dan perlulah dihapuskan agar modal-modal insan dapat dilahirkan dengan tiada masalah kesihatan dari segi fizikal, mental maupun emosi dan dapat menjalani kehidupan yang lebih sempurna dan negara kita dapat menjadi sebuah negara yang maju dari segi aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek politik. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.